Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 Rabiul Akhir 6 November. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Tajuk utama malam ini. Kuala Kedah ditenggelami banjir. Juga kurang pematuhan SOP, punca kes COVID-19 masih tinggi di Kelantan. Ombak setinggi 3.1 meter mengakibatkan seluruh kawasan Kuala Kedah ditenggelami air awal pagi tadi. Gelombang air pasang besar itu turut mengakibatkan terminal feri, premis perniagaan, rumah penduduk serta jalan raya digenangi air setinggi 0.5 hingga 0.7 meter. Tinjauan berita Al-Hijrah bersama pegawai dan anggota daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Kedah mendapati paras air mula naik pada jam 1.15 pagi dan berlarutan selama 1 jam sebelum ia surut. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JPPM Kedah Muhammadul Ihsan Muhammad Zain berkata pihaknya melakukan rondaan dan pemantauan di kawasan Kota Marina di Kuala Kedah selain sekitar kawasan itu bermula jam 10 malam untuk memastikan orang awam tidak berada di pesisir pantai dan tiada penduduk yang terperangkap dalam banjir hasil air pasang terbabit. Ketika rondaan dilakukan, bomba turut meminta beberapa kaki pancing supaya beredar dari kawasan pantai. Dimohon kerjasama tuan-tuan supaya jangan menghampiri kawasan-kawasan yang telah ditenggelami kawasan air. Kita jaga keselamatan masing-masing. Sebagai langkah keselamatan, lebih daripada 30 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Alusta dan Jalan Raja ditugaskan untuk memantau keadaan di seluruh kawasan sekitar Kuala Kedah. Namun apa yang dikesali terdapat segelintir pihak yang menganggap ia seperti satu pesta bermain air dengan keluar memenuhi jalan dan kawasan ditenggelami air. Patutnya kita kena pastikan bahawa orang awam tahu dengan keadaan semasa, iaitu air pasang besar kemungkinan akan meningkat pada 3.1 dan meter. Dan masalah sekarang ni kita rasa confused sebabkan mungkin tak sampai kepada orang awam kerana awam masih lagi macam berpesta dengan keadaan air yang semakin berbahaya. Dan saya harapkan dengan info yang diberikan ni, orang awam boleh ambil langkah berjaga-jaga dan waspada untuk pastikan keselamatan harta benda dan juga nyawa di kawasan sekitar yang terjejas. Katanya sepanjang pemantauan tiada insiden melibatkan nyawa ataupun mereka yang terperangkap dalam air pasang terbabit. Jelasnya pemantauan akan diteruskan sehingga fenomena air pasang dijangka tamat pada 7 November ini. Dalam pada itu, kira-kira 1,000 hektar sawah di Pendang, Kota Star dan Kubang Pasu ditenggelami banjir yang melanda Kedah sejak 3 minggu lalu menyebabkan pesawah kerugian ribuan ringgit dan banjir turut mengakibatkan pesawah tidak dapat memulakan musim penanaman baharu. Banjir berlaku selepas hujan lebat kerap berlaku ditambah dengan fenomena air pasang besar sehingga menyebabkan benih padi ditenggelami air sedalam 0.5 meter. Kebanyakan pesawah di kawasan itu telah mula menabur benih padi sejak awal Oktober lepas. Pesawah Hasan Saan 66 tahun berkata, hujan lebat menyebabkan benih padi yang sudah ditabur 3 minggu lalu dihanyutkan air, manakala benih yang sudah bercambah mati akibat terendam dalam tempoh lama. Katanya masalah ini menyebabkan dia terpaksa membeli benih padi baru untuk ditabur semula. Umpama sudah jatuh di tipe tangga, stok simpanan benih padi di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah habis dan terpaksa mengharapkan benih padi di kedai. Memang tak boleh lah. Dia bila baru dah masuk isi, dia masuk ayak tu dia memang dia hitam lah padi tu. Dia akan hitam padi tu. Bukan tadi tu rosak tu. Rosak lah, memang rosak lah. Dia isi tu tak ada lah. Dia jadi macam lekat selut kan. Menurut Mazlan Mat Dahim, 59 tahun, dia terpaksa membeli benih padi pada harga RM35 satu beg seberat 20 kg dan selepas ini terpaksa dibeli di kedai berharga RM40 hingga RM45 satu beg. Yang kerugian kos dari segi kos tu, dari segi penyediaan tanah, pucak, palung, lepas tu benih, racun, kan kita upah tu lebih kurang dalam 1,200 macam tu lah. Kos selenggara projek ni. Justru mereka berharap pihak berwajib dapat membantu dari segi bantuan bencana banjir untuk golongan petani supaya dapat mengurangkan kos penanaman semula padi bagi musim ini.
Jika di utara tanah air, fenomena air pasang besar menjadi punca banjir, lain pula bagi penduduk di kawasan Selayang Baru Selangor. Masalah sistem pemparitan yang tidak sistematik dipercayai menjadi punca kawasan kediaman mereka sering mengalami masalah banjir sejak hampir 20 tahun yang lalu. Wartawan Abdul Rahman Kunyu melaporkan. Menurut penduduk setempat, masalah sistem pemparitan sudah lama berlaku. Laporan demi laporan dilakukan, namun sehingga kini tiada tindakan susulan dilakukan oleh pihak bertanggungjawab. Benda ni kalau nak ikutkan dah hampir lebih kurang 20 tahun dah. Punca dia daripada pemparitan yang tidak diselenggara dengan betul. Penduduk ni pun dah orang cakap, kadang-kadang dah sampai dah putus harapan dah. Dah tak tahu nak mengadu kat mana dah. Punca dia pemparitan lah, abang ingat. Pasal buat pembangunan tapi pemparitan tak tumpu kan. Itu yang rasa-rasa punca banjir. Bukan kata di jalan 11, jalan besar ni, di sebelah sana jalan 11C pun macam tu kat menghadapi banjir juga kan. Jadi kita orang mengharaplah daripada pihak yang berkenaan, tolonglah tengok kan. Jangan lepas tangan. Hasil tinjauan mendapati longkang dipenuhi dengan air yang bertakung serta pasir dan sampah menjadi punca utama masalah banjir di kawasan berkenaan. Bagi penduduk, masalah yang berlarutan hampir 2 dekad ini menjejaskan kualiti kehidupan mereka. Justru, mereka mengharapkan adanya solusi dan tindakan daripada pihak yang bertanggungjawab demi keselesaan untuk menetap di kawasan berkenaan. Sikap acuh tak acuh dalam menguruskan sistem pemparitan menjadi masalah utama air melimpah ke jalan utama. Sampah sarap dan pasir dibuang di dalam longkang menjadi kerosakan utama sistem pengairan. Sampai bilakah minda kelas ketiga ini menyelubungi diri? Abdul Rahman Kunyu, Berita Al-Hijrah. RM877 juta diperuntukkan bagi pembinaan lebuh raya PAN Borneo, Sabah, Zon Timur. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata jajaran sejauh 58 km itu merentasi Sandakan hingga Telupit dan skop projek itu melibatkan kerja-kerja menaik taraf daripada 2 lorong 2 hala kepada 4 lorong 2 hala. Dan ini turut melibatkan pembinaan satu persimpangan bertingkat di Sapi Nangoh dan 3 jambatan di Sungai Monyet, Sungai Muanat dan Sungai Manduring. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, kerja-kerja pembinaan telah bermula pada bulan ini dan dijadualkan siap sepenuhnya dalam tempoh 3 tahun iaitu pada bulan Oktober 2024. Menurutnya apabila siap kelak, laluan ini akan menyediakan akses perhubungan darat yang selesa, cekap dan selamat kepada penduduk. Laluan itu juga akan mempermudahkan urusan logistik dan pasaran hasil pertanian di Telupit dan mampu merancakkan aktiviti pelancongan di sekitar Sandakan. Perdana Menteri berucap demikian ketika melancarkan lebuh raya PAN Borneo, Zon Timur di dataran tamu Pekan Kota Kinabatangan hari ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan akan memperkasakan agenda membandarkan luar bandar dalam usaha memacu pembangunan sekaligus membasmi kemiskinan di kawasan berkenaan. Dan usaha itu termasuk menambah baik jalan perhubungan serta infrastruktur bagi membolehkan kilang-kilang dibuka di luar bandar sekaligus merancakkan ekonomi penduduk. Tapi kalau tidak ada, mereka sukar untuk datang ke luar bandar. Jadi bermakna kalau mereka datang ke luar bandar membawa industri dan sebagainya, tentu sajalah ekonomi dapat ditingkatkan di kawasan tersebut. Sehubungan itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata beliau akan membincangkan perkara tersebut dengan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Marzee Khalid agar agenda berkenaan dapat dilaksanakan sebagai antara usaha untuk mengeluarkan kawasan luar bandar terutama di Sabah daripada kepompong kemiskinan. Baik, selepas ini kes dah habis sebelum ni. Kes mahkamah tak selesai lagi.
Kurang pematuhan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 dan tidak melaporkan ujian kendiri dikesan antara punca kes COVID-19 di Kelantan masih tinggi berbanding negeri lain. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata kadar positif yang bergejala juga dikesan agak tinggi iaitu 40%. Selain negeri itu turut mencatatkan jumlah kompaun paling tinggi setakat ini selain penularan tinggi dikesan dalam komuniti, kontak rapat dan sporadik. Saya melihat Kelantan ni antara negeri yang mana kompaun paling tinggi. Ya. Mungkin satu adalah penguatkuasa dia adalah begitu aktif. Tapi satu lagi sebab adalah pematuhan SOP tak berapa tinggi. So kita telah minta supaya pelaksanaan pematuhan kepada SOP dapat ditingkatkan di Kelantan. Dan saya dalam lawatan satu hari ini pun saya nampak agak longgarlah pematuhan rakyat Kelantan kepada SOP. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru hari ini. Turut hadir Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dan Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zaini Hussein. Khairi Jamaluddin berkata kerajaan akan menekankan 3 aspek iaitu aspek pematuhan SOP, meningkatkan suntikan vaksin, selain meningkatkan saringan di kalangan kontak rapat bagi memastikan kes COVID-19 di negeri ini diturunkan untuk membolehkan Kelantan memasuki fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Beliau turut meminta Jabatan Kesihatan Negeri mengesan dan memujuk penduduk yang belum mendapatkan vaksin, terutama golongan rentan yang berisiko tinggi supaya membuat suntikan segera. Sementara itu, dalam perkembangan yang lain, Khairi Jamaluddin berkata Malaysia akan menerima kemasukan pengembara atau pelawat dari luar negara yang mengambil suntikan vaksin COVID-19, Covaxin, yang dikeluarkan oleh India. Beliau berkata walaupun negara kita tidak menggunakan vaksin berkenaan namun ia tidak menghalang kemasukan pengembara yang mendapatkan vaksin itu kerana Covaxin sudah mendapat pengiktirafan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dalam pada itu, Khairi Jamaluddin turut maklumkan Malaysia kini diambang kejayaan dalam menangani wabak COVID-19 walaupun belum diisytiharkan menang. Justru beliau meminta rakyat supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Menurut Khairi Jamaluddin, beliau memahami kegelisahan rakyat yang mahu kembali hidup normal termasuk tidak memakai pelitup muka. Namun, menurutnya perjuangan melawan COVID-19 perlu diteruskan. Beliau menasihati rakyat agar tidak alpa dan menghargai jasa pasukan Barisan Hadapan Negara yang mula menarik nafas selepas penggunaan katil pesakit COVID-19 menurun kepada 40%. Menurut Khairi Jamaluddin lagi, hampir keseluruhan negeri sudah memasuki fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN, kecuali Kelantan dan Sarawak yang masih berada di fasa 3. Justru beliau menasihati rakyat agar tidak leka dengan penurunan kes kerana wabak berkenaan boleh kembali meningkat sebagaimana di Eropah. Seorang ayah dan anak lelakinya tidak serik walaupun sudah berkali-kali ditangkap atas kesalahan menghisap dadah. Dan kedua-dua beranak itu antara penagih yang ditahan dalam op jihad di Pusat Perumahan Rakyat PPR Lembah Subang 1, Taman Putra Damai, Petaling Jaya, malam semalam. Ketika tangkapan dilakukan di salah sebuah unit berkenaan, seorang bapa berusia 37 tahun dan anak lelakinya berusia 17 tahun itu mengaku menagih barang terlarang berkenaan berkali-kali biarpun kes mereka masih dalam perbicaraan. Untuk menghisap anak menghisap kes dah habis sebelum ni, kes mahkamah tak selesai lagi, masih ada kes lagi. Ini dah kali keberapa ni? Kali ketiga dah kan? Nampak patut bapak jadi pembimbing pada anak kan? Tengok anak tengok contoh bapak macam ni dah ikut sekali kan? Operasi bermula jam 10 malam itu digerakkan dengan kekuatan 163 anggota dan pegawai IP di Petaling Jaya, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Rela. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya SCP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, pihaknya menerima banyak aduan awam yang terganggu dengan kegiatan penagih dadah yang semakin menjadi-jadi di kawasan Lembah Subang. Kawasan Lembah Subang, Petaling Jaya dipilih sebagai kawasan program jihad dadah kerana terdapat banyak aduan yang diterima berkaitan dengan masalah penagihan dadah di kawasan tersebut.
Mengikut statistik dari Bahagian Sertaan Jenayah Narkotik Petaling Jaya, dari bulan Januari hingga Oktober 2021, seramai 59 orang tangkapan telah dibuat di kawasan tersebut melibatkan pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis juga telah merampas pelbagai jenis dadah antaranya ganja, pil ekstasi, syabu, ketamin dan heroin. Operasi itu turut menahan lebih 30 individu di beberapa unit rumah PPR berkenaan hasil pemeriksaan secara rambang. Kesemua mereka dibawa ke IPD Petaling Jaya untuk tindakan lanjut. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI mensasarkan 1,000 perintis inovasi tahun hadapan di bawah program Pembangunan Inovasi Sosial oleh Yayasan Inovasi Malaysia YIM. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata sejak ditubuhkan pada 2008 hingga kini, 5,000 perintis inovasi telah mendapat manfaat. Yayasan Inovasi merupakan salah satu program di bawah MOSTI yang mana dia melibatkan social innovation. Mana-mana mereka di bawah di peringkat grassroots ataupun B40 yang ingin melaksanakan inovasi sosial, kita mengemukakan dokumen-dokumen yang perlu untuk seseorang tu memohon, dan penilaian tersebut dibuat berdasarkan kepada keperluan semasa dan keutamaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas penyerahan bantuan peralatan YIM kepada pengusaha kelapa dan santan di Pasar Awam Bandar Tenggara, Kota Tinggi, Johor. Mengulas lanjut, beliau berkata program ini melibatkan dana pembangunan produk tempatan dan pembangunan kapasiti yang bernilai RM15 juta di bawah program Mainstreaming Grassroots Innovation, Malaysia Social Innovation dan High Impact Program 6. Dalam pada itu, penerima bantuan Muhammad Alif Saadun berharap bantuan ini dapat meningkatkan produktiviti dan penghasilan santan di kedainya. Satu hari dalam 60 kilo ada. Dia tak nentu hari, tak ada orang 60. Kalau ramai orang 100 kilo. Jadi dengan ada bantuan ni, insya-Allah akan mudahkan lagi. Percepatkan percepatkan lagi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Adham memaklumkan YIM akan membuka 2 lagi fasiliti ruang reka di Bandar Tenggara, Kota Tinggi, Johor pada akhir bulan ini dan berpahang pada akhir tahun ini. 2 lagi ruang reka telah dibuka di Kuala Terengganu dan Paroi Negeri Sembilan yang telah beroperasi pada April lalu. Peruntukan besar kepada usahawan kecil dan sederhana IKS menerusi bajet 2022 disifatkan bertepatan dengan situasi yang dihadapi golongan itu sepanjang pandemik COVID-19. Dan inisiatif seperti skim kredit mikro yang menawarkan pinjaman tanpa faedah selain kemudahan moratorium, ia ternyata memberi kelegaan kepada usahawan IKS untuk bangkit semula. Bajet 2022 Jumaat lepas mengumumkan peruntukan sebanyak RM40 bilion menerusi program Semarak Niaga Keluarga Malaysia di bawah strategi mengembali keupayaan perniagaan. Presiden Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo Care, Datuk Seri Dr. Zainal Abidin E. Hamid yang mempunyai keahlian 1,000 usahawan IKS di seluruh negara berkata peruntukan itu amat bermakna kepada usahawan kecil dan sederhana yang terjejas sebelum ini. Kami dari pihak IKS dan pengusaha makro mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana memudahkan urusan pinjaman dengan tidak mengenakan syarat-syarat yang ketat seperti semakan SITOS atau agensi-agensi lain yang berkaitan. Jadi dengan kemudahan ini pihak IKS dan usahawan mikro dapat memulakan perniagaan mereka setelah mereka menghadapi masalah modal untuk meneruskan perniagaan. Kerajaan juga menyokong perluasan program iTekad yang menawarkan modal permulaan, kredit mikro dan latihan kemahiran kepada usahawan mikro dengan peruntukan sebanyak RM20 juta. Lori tangki meletup.
Sekurang-kurangnya 91 terbunuh dalam letupan yang tercetus akibat pertembungan antara lori tangki minyak dan trak di Sierra Leone. Dan kebanyakan mangsa yang maut dilaporkan berpusu-pusu mengumpul minyak yang bocor dari lori tangki terbabit sebelum ia meletup. Memetik Al Jazeera, mayat 91 mangsa yang terkorban ditemui di lokasi kejadian dan pihak berkuasa belum dapat mengesahkan angka sebenar kematian. Datuk Bandar Freetown berkata angka kematian mungkin meningkat melebihi 100 orang. Kejadian tragis itu berlaku di sepanjang jalan Baibure, Wellington. Media sosial turut memaparkan mangsa yang melecur teruk terbaring di atas jalan raya dan Datuk Bandar Freetown menyifatkan perkongsian video di media sosial itu amat mengerikan. Insiden itu turut memusnahkan deretan rumah kedai, kediaman dan puluhan kenderaan lain. Jumlah kerosakan harta belum diketahui. $100,000 kaki tangan kesihatan awam di Singapura bakal menerima ganjaran sehingga $4,000 Singapura setiap seorang bagi mengiktiraf sumbangan mereka dalam usaha memerangi COVID-19. Dan berita baik itu diumumkan Menteri Kesihatan Ong Ye Kung di mana pemberian itu melibatkan semua kaki tangan di hospital acute, hospital masyarakat dan poliklinik. Memetik laporan Channel News Asia, turut menerima ganjaran itu adalah kaki tangan di kemudahan masyarakat yang berkhidmat sebagai petugas barisan hadapan seperti rumah jagaan warga emas dan pusat dialisis. Menurut Kementerian Kesihatan, kerajaan juga akan memberikan geran sebanyak $10,000 Singapura kepada setiap klinik kesediaan kesihatan awam. Pekerja penjagaan kesihatan awam akan menerima anugerah itu bulan depan, manakala klinik kesediaan kesihatan awam dan kaki tangan penjagaan komuniti yang layak akan menerimanya pada suku pertama 2022. Selepas lebih 20 bulan mengharungi pandemik COVID-19, sektor kesihatan di Singapura berdepan tekanan dan beban kerja yang berat. Lebih-lebih lagi kes COVID-19 di negara itu meningkat sejak akhir-akhir ini. Singapura melaporkan kes pertama COVID-19 pada 23 Januari tahun lalu dan setakat ini negara itu merekodkan 212,745 kes dan 468 kematian. Seorang lelaki dilaporkan masih hilang di pantai barat Australia selepas berlaku serangan jerung di kawasan terbabit. Dan saksi yang melihat kejadian itu bertindak pantas mengarahkan orang ramai yang berada di dalam air untuk segera melarikan diri. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan polis dengan menggunakan bot dan helikopter. Fokus pencarian tertumpu di sekitar pelabuhan pantai di bandar Fremantle, sebahagian daripada kawasan metropolitan Perth. Polis dalam pada itu berterima kasih kepada saksi yang bertindak mengarahkan orang ramai untuk segera melarikan diri. Serangan jerung kerap berlaku di Australia sekaligus menjadi negara kedua tertinggi selepas Amerika Syarikat. Puluhan penduduk Haiti membanjiri beberapa stesen minyak di Port-au-Prince bagi mendapatkan bahan bakar itu. Ada yang sanggup keluar seawal jam 3 pagi selama 3 hari berturut-turut, namun malangnya tiada bekalan petrol. Keadaan itu juga menyebabkan tambang pengangkutan awam meningkat 2 kali ganda. Malah kekurangan bahan bakar di wilayah Caribbean itu turut memaksa penutupan sebahagian perniagaan selain mengancam operasi harian hospital. Ada juga penduduk yang mahu menjual kereta dan keluar dari negara berkenaan. Masalah bekalan itu berlaku sejak kematian presidennya Jovenel Moïse akibat dibunuh pada Julai lalu sekaligus mencetuskan krisis politik baru. Pilihan raya yang dijadualkan pada November terpaksa ditangguh selepas Perdana Menterinya Ariel Henry memecat Dewan yang menganjurkan pilihan raya. Sekian berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan dan artikel eksklusif. Dan sejurus selepas ini, saksikan Tijarah dengan tajuk Cukup Halal A to Z kah kita? Saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Assalamualaikum. Jaga diri. Selamat malam.